Ambil kau tuduhan rogol terus. Serius lah, tuduhan rogol. Kalau anda sempat untuk tonton podcast yang pertama tu, dalam podcast tu tidak ada menyebut langsung berkenaan dengan tuduhan rogol. Yang ada hanyalah gangguan seksual. Saya bacakan sedikit berkenaan dengan seksyen yang berkaitan dengan rogol. Rogol merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 375 Kanun Keseksaan dan boleh dihukum di bawah Seksyen 376 satu Akta yang sama. Yang mana jika disabitkan kesalahan boleh dihukum penjara selama 20 tahun serta hendaklah dihukum dengan hukuman sebat. Kita fahamkan pula apa yang dimaksudkan dengan rogol berdasarkan Undang-Undang Malaysia. Berdasarkan undang-undang, rogol didefinisikan sebagai perlakuan hubungan kelamin iaitu seks di antara lelaki dan perempuan tanpa persetujuan perempuan tersebut. Walau bagaimanapun, seorang lelaki juga boleh dituduh dan disabitkan dengan hukuman rogol jika hubungan kelamin antara lelaki dan seorang perempuan di bawah usia 16 tahun walaupun dengan persetujuan wanita tersebut boleh dipanggil sebagai statutory rape. Sepatutnya kalau berdepan dengan tuduhan rogol, individu yang dituduh itu akan disiasat dan tempoh maksimum untuk reman pula adalah 14 hari dengan 2 kali pertuduhan dan setiap kalinya adalah 7 hari maksimum. Walau bagaimanapun, tempoh reman ini tertakluk bawah budi bicara magistrat dan bantahan-bantahan yang dikemukakan oleh peguam yang mewakili mereka yang ditahan dan tertakluk pada fakta kes masing-masing. Okey, now kita nak pergi pula kepada bagaimana pihak pendakwaan nak membuktikan kes. Maksudnya nak membuktikan prima facie kes tersebut. Sekiranya benda ini dibawa ke mahkamah lah, okey? Pembuktian boleh dilakukan apabila pendakwaan boleh membuktikan tertuduh telah melakukan hubungan kelamin dengan mangsa yang mana kemaluan tertuduh mestilah memasuki kemaluan mangsa. 2. Hubungan kelamin tersebut berlaku tanpa rela mangsa kecuali apabila mangsa berusia 16 tahun ke bawah, kerelaan mangsa tidak diambil kira. Dan kedua-dua elemen ini perlu dah dibuktikan semasa perbicaraan melalui bukti-bukti dan saksi-saksi pendakwaan. Saksi yang paling penting merupakan pegawai perubatan yang memeriksa keadaan mangsa yang mana pegawai perubatan ini boleh mengesahkan sama ada berlakunya hubungan kelamin tersebut ataupun tidak, sama ada hubungan kelamin tersebut dilakukan dengan ataupun tanpa kerelaan mangsa. Dan ada beberapa berkenaan dengan DNA dan sebagainya. Now, kita kena betul-betul clear dengan benda ini. Untuk membuktikan tuduhan merogol ini bukan satu perkara yang mudah. It's really complicated case. Apatah lagi, mangsa baru melakukan laporan polis sekarang dan perkara tersebut sudah berlaku berbulan-bulan yang lepas. Berbeza jika kes tersebut terjadi dalam masa kurang daripada 48 jam. Which is mangsa tidak mandi, mangsa terus pergi ke balai polis untuk membuat laporan, mangsa tidak membersihkan apa-apa daripada tubuh badannya, ataupun mangsa mempunyai rakaman-rakaman tertentu yang membuktikan perkara tersebut memang berlaku. Seperti yang dimaklumkan oleh Caprice dalam IG dia kata bahawa podcast yang kedua dan podcast yang ketiga tu ditangguhkan dulu untuk menghormati siasatan yang dibuat oleh Bukit Aman. Kita tunggulah perkembangan dia bersama-sama ya. By the way, salute lah dengan PDRM kan. Terutamanya Bukit Aman ni sebab pantas buat kerja. Kalau kes yang dulu yang melibatkan gangguan seksual, mereka memerlukan masa yang lama untuk memanggil saksi-saksi ini datang dan kertas siasatan itu dilengkapkan. Saya bacakan sedikit statement yang dikeluarkan di Utusan Malaysia oleh Balai Polis Bukit Aman. Polis siasat Abid Liu berkenaan dakwaan rogol. Siasatan polis terhadap pendakwah terkenal Abid Indirawan Ibrahim Liu ataupun Abid Liu adalah berkaitan dakwaan rogol susulan laporan yang dibuat oleh pempengaruh daripada Indonesia, Mondi Tatu baru-baru ini.
Mengesahkan perkara tersebut, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata siasatan berlaku di bawah Seksyen 376. Macam yang saya cakap tadi, Kanun Keseksaan kerana Merogol. Kata beliau, 5 hari sebelum Abid Liu membuat laporan polis, pihaknya turut menerima satu laporan dakwaan rogol terhadapnya. Setakat ini, polis telah memanggil 13 saksi berhubung dengan kedua-dua kes tersebut. Kedua-dua kes ni maksudnya laporan daripada pihak Mondi dan juga laporan daripada Abid Liu. Setibanya di Malaysia, Abid Liu membuat laporan berkenaan dengan dakwaan fitnah terhadapnya yang dikeluarkan melalui podcast daripada Mondi bertajuk The Mondi Tattoo Interview. Selain daripada itu, laporan berkenaan penafian kes rogol katanya dalam sidang media Bukit Aman hari ini. Entahlah, saya tak tahu nak cakap apa. Kita sama-sama tunggu hasil siasatannya macam mana. Dan saya juga berharap kita boleh follow kes ini rapat-rapat. Bukan untuk buka aib sesiapa, tapi kita nak belajar sesuatu daripadanya. Dan saya harap juga sahabat-sahabat kita daripada Indonesia, sahabat-sahabat kita daripada Malaysia kena ada pemikiran yang jernih untuk melihat dan follow kes ini rapat-rapat. Jangan taksub dekat mana-mana pihak dan berhati-hati dalam mengeluarkan apa-apa kenyataan. Tak kisahlah untuk pihak Mondi ke, pihak Abid Liu ke, pihak Caprice ke. Even orang jahat pun kita tak boleh nak caci maki, apatah lagi individu-individu yang masih lagi dalam pertuduhan. Bercakap benar dan berkata baik ataupun diam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.